Hijjah. Allah masih lagi menjaga usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam bersamamu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah yang ada padanya, insya-Allah. Ayat-ayat ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau bolehlah, ni cerita kalau bolehlah. Sekarang kita berada dalam bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah, bulan yang terakhir dalam takvim Hijrah. Cuma sekadar cadangan, kalau bolehlah, no? Dan minta mulai esok 3 di bulan Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Sampai hari Ahad minggu depan lah, bahasa mudah. Isnin esok sampai Ahad minggu depan. Bolehlah minta yang mengaji malam ni pakai kosong. Macam pelan, nah, kalau boleh lah, kalau boleh kita minta seminggu ni direct kosong direct seminggu sampai hari Ahad. Nah, kalau rasa tak boleh, saya banyak sangat Ustaz, 7 hari Ustaz. Kalau rasa banyak sangat 7 hari, kita cadang 4 silang sehari. Buat hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, hari Ahad. Buat silang hari macam tu. Kalau rasa selang sehari pun banyak lah Ustaz. Selang sehari tu jadi 5 hari puasa Ustaz, banyak. Kalau rasa banyak, buat 3 hari je dah. Carilah dalam tempoh seminggu ni, buat 3 hari. Ni ikut kurang asal jadi 7 hari, tukar turun pada 5 hari, turun lagi 3 hari. 3 hari pun banyak lah Ustaz, 3 hari tu. Baik, kalau 3 hari banyak, sehari je. Bila Ustaz? Hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Maksud dia raya tahun ni, raya haji hari Isnin. Raya haji hari Isnin minggu depan. Kita hari Ahad, sehari sebelum tu, kita minta semua sekali pakai puasa. Jangan tu kalau nak buat kenuri time tu. Jangan tu kira nak buat masak makan ramai-ramai time tu. Jangan tu kira tu kalau nak makan tengah hari besar-besar dengan anak-anak apa semua time tu. Kita minta tangguh Ustaz. Sampai waktu maghrib nak makan lah, nak kayu banyak pada kayu lah. Tapi waktu siang pun puasa. Pasal Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, puasa 9 Dzulhijjah. Nabi sebut yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah ni, puasa 9 Dzulhijjah ni, dia padam dosa 2 tahun. Apa maksud padam dosa 2 tahun ni Ustaz? Mudah cara dia. Daripada raya haji tahun lepas, raya haji tahun lepas, kadah raya haji tahun ni, kita nak raya esok. Daripada raya haji tahun lepas sampai hari kita puasa ni, apa saja dosa kecil yang kita buat, semua Tuhan padam dengan sebab puasa hari ni. Boleh terima hari ni. Puasa hari ni Tuhan padam habis dosa-dosa lama, dosa kecil. Dosa besar lah, dosa besar ni memerlukan pada taubat. Dosa kecil semua Tuhan padam, selesai. Dan daripada raya haji tahun ni, raya haji tahun ni, kita sambut minggu depan ni, raya haji tahun ni, perandah raya haji tahun depan. Tak masuk lagi pun raya haji tu, tak lalui lagi pun hari-hari tu, tak tahu kita pun tak tahu hidup tak hidup tahun depan. Tapi Tuhan lagi siap-siap dah peruntukan pada dosa. Kamu buat dosa, Tuhan padam. Buat dosa, Tuhan padam. Buat dosa, Tuhan padam. Sebab puasa sehari Allah. Faham tak dia cerita? Wajah siap nampak. Boleh tolong kita minta baca-baca. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Baik. Baiknya dengar. Dia dengar doa apa dia nak? Pasal kita dah dengar. Ya. Doa. Malam ni insya-Allah ya ibu dan rahmati Allah SWT sekalian. Aku lupa bagi tahu saya aku tengok ustaz masuk terus cakap tak sembahyang. Saya buat jemaah tak. Dan boleh main sini boleh jemaah. Dan satu lebih. Jadi saya buat jemaah takhir lah. Dan saya kalau semuanya takut lagi pakai kudu, kita buat jemaah takhir sama. Baik. Malam ni insya-Allah saya nak bawa kepada usilan kita nak bincang satu tajuk yang mudah sahaja, simple ya. Insya-Allah keluar masjid lagi boleh pakai, keluar surau lagi boleh pakai. Malam ni kita nak sebut berkaitan dengan 3 amalan yang paling utama dalam Islam. Semua kita jumpa di sini. Boleh. Apa saya sebut dulu, kalau rasa tajuk ni kita dah dengar dah Ustaz, kita tukar tajuk ni. Malam ni saya nak bawa kepada usilan kita nak bincang berkaitan dengan 3 amalan yang paling utama dalam Islam.
3 amalan yang menjadi basic dalam Islam, 3 amalan yang menjadi asas dalam ajaran agama kita Islam. Yang mana 3 amalan yang kita minta yang menjadi malam ni semua sekali pakat-pakat jaga, semua sekali pakat-pakat pelihara, semua sekali pakat-pakat ambil perat tentang 3 tajuk yang kita nak cara malam ni. Pasal apa Ustaz? Pasal 3 amalan ni sebenarnya merupakan amalan-amalan lain, sama ada diterima ataupun ditolak. 3 amalan yang kita nak kaji malam ni boleh dikatakan sebagai asas kepada amalan-amalan yang lain, dan dikatakan kemuncak kepada amalan-amalan lain. Minta aja lepas dia saja. Dengan atas malam ni 5,000 ramai. Tak apa aja dia. Tak apa. Allah ramai kalau ni saya pun terus. Baik. Saya baca hadisnya terlebih dahulu, saya kita sambung. Nanti kita tengok apa poin yang ada dalam hadis ni. Baik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، وفي رواية أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat daripada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang ada kitab, siapa yang ada pen, ambil sikit poin-poin, kita bagi sikit-sikit bagi kenal dengan periwayat hadis ni. Seorang manusia yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat hebat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu boleh catat di situ antara sahabat terawal masuk Islam. Antara sahabat terawal masuk Islam. Tak silap saya ranking nombor 14 kot masuk Islam. Dia orang ke-14 masuk Islam. Baik, selesai. Poin nombor 1. Poin nombor 2, Abdullah yang paling senior. Abdullah yang paling senior. Kita dulu dengar sahabat Nabi SAW yang namanya Abdullah, ramai nama Abdullah. Hak jadi tokoh besar dalam Islam yang nama Abdullah pun ramai. Yang ustaz-ustaz dulu sebut itulah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr al-As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud yang kita dengar malam ni. Nama Abdullah jadi sahabat Nabi ni, yang nama yang jadi tokoh besar ni ramai. Tapi satu benda kita nak maklum, yang kita dah dengar Abdullah ramai-ramai, semua cerita mereka di Madinah, semua membesar di kota Madinah, semua duduk dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah di Madinah. Abdullah bin Abbas, Madinah. Abdullah bin Umar, Madinah. Abdullah bin Amr al-As, Madinah. Abdullah bin Zubair, Madinah. Semua Abdullah ni cerita dia semua di Madinah. Sebab mereka masa tu kecil, mereka hidup di Madinah dengan Rasulullah SAW. Yang hidup daripada Mekah sampai ke Madinah, inilah manusia ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lepas tu saya kata tadi, dia Abdullah paling senior. Sebab itu kalau kata kita belajar hadis, kadang-kadang ada kitab hadis dia tulis daripada Abdullah, dia tak sebut pun siapa-siapa. Dia tulis daripada Abdullah. Daripada Abdullah, Nabi SAW bersabda. Kita kalau baca buku, jumpa perkataan Abdullah saja, tak boleh. Kita simpan satu maklumat. Abdullah ni, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, pasal ulama-ulama hadis bagi dia satu kedudukan spesial. Pasal dia Abdullah paling senior. Boleh tak? Baik. Poin nombor 3. Boleh ke saya cerita macam ni? Kalau dia ada bolong. Tak ada apa. Pasal tempat lain kalau kerja ada bolong, kena mati apa? Tengok orang dulu risau pegang pen buat pusing tu. Kita tanya apa pasal pakcik risau bolong tak apa. Malam ni tak ada bolong. Tak ada selesai. Baik. Poin yang ketiga, kedudukannya sama seperti Anas bin Malik di kota Madinah. Kedudukannya sama seperti Anas bin Malik di kota Madinah. Anas bin Malik di kota Madinah jadi khadam Rasulullah 10 tahun, khadam Nabi 10 tahun. Betul? Jadi kita semua tahu cerita. Sebut nama khadam Nabi SAW, Anas bin Malik.
Rupanya di kota Mekah yang bertugas menjadi khadim Rasulullah ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia khadim Rasulullah di kota Mekah. Dia tolong bawa kasut Nabi, dia tolong tutup pintu rumah Nabi, dia tolong urus kayu sugi Nabi. Bila Nabi nak gosok gigi, nak kayu sugi itu lah, dialah yang panjat pokok kayu sugi itu, dia yang kepok bagi kat Nabi tu. Tapi yang menariknya, tinggi sama tinggi orang duduk atas kursi. Malah saya duduk atas kursi malah dia. Dia sama tinggi dia. Jadi orang Allah, orang kecil. Dia kata Abdullah bin Mas'ud. Boleh bang? InsyaAllah nak belajar bagi kena, apa bagi kena. Dan yang hebatnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi sebut hadis bunyi lebih kurang. Jadi kata, Man arada an yasma'al Quran ghaqqan kama unzil falyasma' min qira'ati Ibnu Ummi Abdi. Man arada an yaqra' al-Quran ghaqqan kama unzil falyaqra' ala qira'ati Ibnu Ummi Abdi. Bunyi hadis itu lebih kurang. Nabi kata siapa-siapa nak dengar Quran sepiji macam mana turun pada aku. Nabi kata dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud ni. Siapa-siapa nak baca Quran sepiji macam mana, sepiji faham orang? Oh kita faham ya Allah. Sepiji seketui macam mana turun ke aku ni, sama macam mana turun ke aku. Nabi kata baca macam mana Abdullah bin Mas'ud baca. Special lah nak Abdullah bin Mas'ud ni, special lah. Boleh kalau insyaAllah nak, mudah-mudahan kita boleh kenal sebuah sedikit dengan tokoh riwayat hadis ni. Satu manusia yang sangat-sangat hebat. Kalau nak cerita cara dia masuk Islam, saya takut jadi lambat. Jadi kita skip tu lah. Tak payah. Dia masuk Islam special. Ya, saya tahu. Tahu tak? Cerita lagi. Dia nak cerita. Ya. Sampai 12 mana dia tu? Dia orang ini ketemu orang. Baik. Dia masuk Islam macam mana Ustaz? Kita ra'i nak bagi siapa yang nak mengetahui kita ra'i. Dia bela kambing. Abdullah bin Mas'ud masa dia sebelum Islam dia bela kambing. Dia ambil upah bela kambing. Satu hari Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar pergi dekat tempat dia bela kambing tu. Jadi kata kepada dia, wahai budak, jangan bela, budak. Kamu apa? Kamu bawa mari pada aku kambing seekor. Aku nak kuah susu, kami nak minum susu. Rasulullah mula-mula berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Budak, bawa mari kambing seekor. Aku nak kuah susu, kami nak minum susu. Abdullah bin Mas'ud ni, dia bukan tokek, dia bukan orang. Dia kata minta maaf, saya tak boleh bagi kepada kamu kambing dan susu sebab ni bukan kambing saya, ni kambing orang ni. Pokoknya Rasulullah bukan nak kambing tu, bukan nak susu tu. Rasulullah nak test ya, nak tengok dia ni amanah ke tak. Minta maaf, amanah tak mahu semua. Dia ni bertanggungjawab. Minta maaf kalau ada orang amanah malam dia tu. Apa nama? Kan pakai amanah lupa orang. Tanggungjawab. Ya. Pokoknya bagi kita nak test ya, nak tengok Allah ni tanggungjawab ke tak. Yang tu lah. Last sekali Nabi kata kepada dia, kamu ada tak kambing yang mandul, dan tak pernah menikah? Ada tak? Kamu ada tak kambing yang mandul, tak pernah menikah? Pokoknya orang hamba zaman Nabi dulu hamba-hamba ada pula kambing ni. Mereka bahasa pula kita sebut, mereka ada kambing jenis tu. Pasal kambing jenis macam ni, orang bela kambing tak mau, tokek kambing tak mau, peternak kambing tak mau, jenis kambing macam ni tak ada beranak, tak mau. Jadi hamba-hamba ni dapatlah kambing-kambing jenis tu, hamba dapat. Jenis kambing tak ada beranak, kambing jenis kurus, kambing jenis tak ada tak menguntungkan, tu dapatlah ke hamba-hamba ni. Abdullah bin Mas'ud kata, aku ada kambing tak boleh mengandung, tak boleh beranak, ada, tak pernah menikah, dah mandul, aku ada. Dia bawa mari. Jadi pegang dekat kantung susu. Nabi usah. Kantung nak kurus tu penuh dengan susu. Kantung tu penuh dengan susu. Mukjizat ke tu Ustaz? Mukjizat tak? Dah siapa mukjizat? Pasal kambing yang mandul satu, yang kedua tak pernah menikah, automatik tak ada susu. Pasal susu kambing ni, susu betina ni, dia datang daripada jantan.
Faham apa bahasa? Kalau Cina tu, boleh dah belum betul. Saya pergi masjid. Susu betina ni, dia datang daripada jantan. Sama juga, susu badan orang perempuan, dia datang daripada orang lelaki. Sebab tu orang perempuan yang tak kahwin, dia tak ada susu. Buat bila dia nak, dia ada susu. Tapi kalau dia kahwin, insya-Allah dia ada susu. Walaupun dia tak mana. Dia murut, dia makan ubat, insya-Allah. Sebab tu dia boleh ambil anak angkat, lepas tu bagi susu. Bila kahwin, akan ada susu insya-Allah. Wallahualam, saya pergi dulu, guru sebut, dia kata susu orang perempuan, susu binatang betina ni, dia datang daripada ayak mani. Orang lelaki-lelaki ataupun ayak mani binatang jantan. Sebab tu kalau dekat kahwin, dia boleh ada susu. Kalau tak kahwin, tak ada susu. Faham maksudnya? Jadi kambing ada diminta tadi, kasar pasal minum otomatik, tak ada susu pun, pasal tak pernah nikah. Nabi usah-usah ada susu. Nabi perah, Nabi minum. Nabi perah, Nabi bagi Abdullah bin Mas'ud minum. Nabi perah, Nabi bagi Sayyidina Abu Bakar minum. Nabi perah, Nabi minum. Masa itulah Abdullah bin Mas'ud kata, wahai Muhammad, kenal, wahai Muhammad, boleh tak ajak aku doa yang kamu baca waktu puasa? Jadi sebut pada Abdullah bin Mas'ud, kamu akan jadi seorang manusia yang terbilang satu hari ini. Kamu akan jadi seorang manusia yang terbilang, maksudnya hebat satu hari. Pokoknya semua lepas peristiwa tu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia tengok benda dia masuk Islam. Boleh dapat cakap tu selama selesai saja kita pergi kenal. Cuma saya lupa Abdullah bin Mas'ud ni meninggal dunia bila? Itu minta maaf, saya lupa. Tak silap saya tahun 50 Hijrah lebih beliau meninggal dunia. Minta maaf, ini lupa. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amalan apa paling utama dalam Islam? Amalan apa paling besar dalam Islam? Wa fi riwayatin, riwayat ni, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling Tuhan suka? Amalan apa yang paling Tuhan kenal? Amalan apa yang paling tinggi sekali kedudukannya dalam Islam ni? Boleh tak abang kat aku? Baik. Bila Nabi ditanya macam tu, cuba tengok Nabi jawab apa? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha. Itu nombor satu. Nabi kata amalan yang paling utama dalam Islam, amalan paling tinggi kedudukan dalam Islam, sembahyang. Sembahyang amalan paling tinggi dalam Islam. Bahasa kampung kita terjemah, amalan paling tinggi kedudukan dalam Islam, sembahyang. Tak ada amalan boleh tank sembahyang. Tank tu faham tak? Tak ada amalan boleh tank sembahyang. Ayah-ayah yang ada di sini, bagilah zakat 26 bilion sekalipun, tetap tak boleh lawan sembahyang malu 5 waktu. Ibu-ibu di belakang, taatlah pada suami, habis mentor sekalipun, tetap tak boleh lawan sembahyang malu 5 waktu. Ayah-ayah yang ada di sini, pilah haji sekalipun, tetap tak boleh lawan. Pilah haji banyak kali ke, sekali ke, 4 kali, 5 kali, tetap tak boleh lawan sembahyang malu 5 waktu. Buat bila amalan wajib apa sekalipun, tetap tak boleh lawan sembahyang 45 waktu. Sebab sembahyang 45 waktu ni, dia foundation, dia basic, dia asas. Faham tak bahasa apa ni? Ayah-ayah, ibu-ibu mengaji, rukun Islam ada 5. Buka hadis 40. Hadis rukun Islam, bunyan Islam ala khamsin. Islam ni dibina ada 5. Rukun Islam ada 5. Betul? Mengucap, semayang, puasa, zakat, haji, semua kita tahu. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut rukun Islam 5, tapi rukun Muslim 2. Rukun Muslim ni apa maksud dia Ustaz? Rukun Muslim maksud dia, kita nak declare kata dia tu orang Islam, kita nak kata dia tu orang Islam, ataupun dia nak mengaku kata dia tu orang Islam. 2 rukun ni mesti selesai. 2 rukun dia selesai, kita boleh mengaku kata dia tu orang Islam, kita boleh declare ijtihad kata dia tu orang Islam. Tapi kalau 2 rukun ni tak ada, ataupun 1 rukun tak cukup, kita nak declare kata dia orang Islam, wallahu a'lam, dia tak ada, saya tak bagi nak ukur kan. Sebab rukun nak jadi orang Islam, dia kena 2. Nombor 1, mengucap. Nombor 2, sembahyang. 2 benda ni mesti kita buat. 2
dua benda ni buat, kita boleh kata dia orang Islam. Habis tu puasa Ustaz. Puasa kalau kata sakit boleh buka. Puasa kalau musafir boleh buka. Kalau kata terlalu tua tak payah puasa, payah tidur. Kalau kena sakit kronik apa semua, tak payah ganti, tak payah puasa. Nak macam mana tak sakit, tak payah, tunggu sihat, nak. Kalau tak sihat sampai mati, habis dia tu je lah. Nampak? Puasa ada kelonggaran. Zakat tak ada duit, tak payah bayar. Nisab tak cukup, tak payah bayar. Tak ada keturunan, tak payah bayar. Tak ada padi, tak payah bayar. Betul? Faham ke? Haji kan? Haji kalau kita tak ada kemampuan, tak payah pergi. Tak sampai giliran, tak payah pergi. Muzakarah Fatwa Kebangsaan hari ini meletakkan giliran tu masuk dalam istiqamah. Giliran kita nak pergi haji ni, dia masuk dalam kemampuan. Siapa tak sampai giliran lagi, maknanya dia belum berkemampuan. Faham ke sudah? Sebab tu kalau ayah datang haji, kita tengok haji kita tahun 2025, kita duk kata dah ke aku nak pergi ni, dah ke aku boleh, dah kita haji. Giliran kita 2025, maksudnya 2025 lagi baru kita berkemampuan buat haji. Habis itulah 2017, 2018 ni kami dah duit cukup Ustaz. Betul, duit cukup, tapi giliran tak sampai lagi, jadi belum berkemampuan. Faham ke tu? Oh ya, senyap macam mana? Habis tu kalau kami buat yang rayuan macam mana Ustaz? Buat rayuan, buat dia tu tak apalah. Cuma kita nak sebut kalau giliran kita tak sampai, tak apa, dia kata kita tak termasuk dalam keadaan orang tak pergi haji tu, tak mau pergi haji, mati dalam Yahudi, Nasrani apa tu, tak masuk dalam tengok tu. Pasal giliran tak sampai, nak buat macam mana? Faham tak no? Jadi haji tak sampai giliran dah yang pergi. Tapi mengucap, nak jadi orang Islam kena mengucap. Satu, yang kedua kena sembahyang. Sembahyang ni pula dia tak ada, kita panggil kelepasan, tak ada. Tak boleh sembahyang diri, nak sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, sembahyang baring. Baring tak boleh, melentang tak boleh, sembahyang dengan kepala, gerak isyarat tu. Tak boleh dengan kepala, gerak dengan mata. Tak boleh dengan mata, sakit dan sebagainya, koma, duk terlentak semua. Last kali sembahyang dengan hati. Macam mana pun sembahyang, tetap kena sembahyang. Faham apa macam mana? Sebab tu Syekh Mutawalli Syahrawi sebut, nak jadi orang Islam, dua benda ni kena ada. Ya ayah, ibu kudu rahmat Allah sekalian. Sebab tu kita minta, saya rasa malam ni ayah yang ada di sini Pak sembahyang clear tu. Kau bongong juga tak? Dia minta maaf, masyarakat kita hari ni yang mengaji lah. Pak tak sembahyang langsung ni kita rasa tak ada, insya-Allah tak ada. Tak sembahyang langsung tu tak ada, insya-Allah. Yang ada tu apa? Yang ada boleh jadi ada dia sembahyang tak cukup. Mayang tak cukup. Mayang 4 saja. Zuhur, asar, maghrib, isyak, mayang subuh tuan. Mayang 3 saja. Mayang 2 saja. Ataupun hari ni semayang penuh 5, punya bagus 5 penuh. Esok dia buat 2 lah. Kita tanya maghrib penuh, hari ni bersifat kurang. Kita maghrib penuh lah, hari ni kena bagi kurang lagi. Ayah-ayah buku pernah dengar ada satu hadis. Saya buku nak bawa buku tu saja. Buku tu kita terjemah daripada kitab Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i terakhir di kota Mekah Al-Mukarramah. Lepas Syekh Ahmad Zaini Dahlan jatuh, turun daripada jawatan mufti, Wahabi ambil dia. Nak Wahabi Nak balik geng-geng tu ambil ni. Baik, Syekh Ahmad Zaini Dahlan karang satu kitab namanya Risalah Majmu'. Risalah tu saya beli sendiri di Mesir dulu je. Kemudian kita study sikit apa semua, kita terjemahkan. Dalam kitab tersebut ada satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Nabi sebut, tinggal sembahyang ni boleh jadi tak sembahyang langsung, masuk dalam kategori tinggal sembahyang. Sembahyang tak cukup pun masuk kategori tinggal sembahyang. Ataupun sembahyang cukup tapi hukum hakam apa kita tak tahu. Dia mayak, nama kita mayak.
Hukum pom dia tahu. Itu pun masuk bila semayang dia tak sah. Dia tak peduli, dia tak kobar, dia tak belajar, dia tak apa, masuk juga kategori meninggalkan semayang. Dalam satu hadis Nabi sebut, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah. Benda nombor satu Tuhan akan kira di hari akhirat kelak semayang. Semayang amalan nombor satu Tuhan kira. Siapa-siapa yang lulus semayang dia lulus, barulah amalan lain. Nabi sebut barulah amalan lain Tuhan kira sama ada pahala ataupun tak ada. Baru Tuhan kira. Semayang lulus, yang lain baru Tuhan kira. Faham bahasa tak? Tapi kalau semayang yang sangkut, semayang tak cukup, mayang sampai tak tahu apa langsung, nama kata semayang, mayang, ataupun tak mayang langsung, Nabi kata Allah tidak akan menerima, fala yaqbalu, Allah tak akan terima amalan-amalan lain, sa'iri amalihi, amalan-amalan lain yang dia buat, Tuhan tak kira. Bahasa ni mungkin kasar ni lah, bahasa ni kasar ni lah. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada sini, siapa yang semayang tak cukup, semayang tak cukup, tapi puasa penuh 30 hari. 30 hari puasa, satu perkataan yang kita ada dua. Satu perkataan. Siap. Siap. Siapa yang semayang tak cukup, tapi kalau bak tolong orang macam ni, dia sampai dulu. Orang sakit, dia sampai dulu. Orang mati, dia sampai dulu. Bak peduli, dia sampai dulu. Gotong royong, dia dulu. Bak duit ringgit, tak kira dia dulu. Tapi semayang tak cukup. Satu benda kita cukup. Siap. Tak kata apa dia kan? Siap. Dia dengan mak bapak habis minta dengan mak bapak dia, tapi bayang tak cukup. Siap. Mengaji sampai relai kita, ada juga orang dia ni mengaji rajin, bayang tak cukup. Ada. Siap. Nak kata apa? Tak tahu nak kata istilah ni. Yang tu yang kita boleh tak? Siap. Bukan dia. Lepas tu malam ni kalau boleh lah, kita minta kalau boleh lah, ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, kita minta kalau boleh lah. Siapa-siapa yang malam ni semayang tak cukup, sebentar semayang, pokok lah ada. Siapa tak semayang, semayang. Satu. Ataupun ayah-ayah semayang, anak di rumah tak semayang, balik lagi, berpoh. Berpoh je lah, rasa boleh katok, rasa sesuai dia tu boleh katok, katok. Nak katok tu bila Ustaz? Kan Sayyidina Ali ajak kita dah 1 sampai 7 belajar macam raja 1 sampai 7. Jadi 1 sampai 7 tak payah ajak semayang ni, tak payah suruh semayang lagi. Tapi kalau ajak semayang bagus lah. 7 sampai 14 layan macam apa. Masa ni lah nak suruh semayang, masa ni nak suruh puasa, nak suruh tutup aurat. Kalau tak semayang kan Nabi kata fadribuhum wa hum abna 10 sinin. Tibai waktu anak tu umur 10. Anak umur 10, dia duduk dalam 7-14. 7-14, 7-8-9-10. 10 duduk tengah-tengah. Tak semayang, tibai. Jadi kalau anak kita duduk dalam tempoh tu, cucu kita duduk dalam tempoh, tak boleh katok ni. Katok. Faham ke? Habis itu katok tak kat berapa kan? Kata 14. 14 sampai dia kata 2 boleh katok lagi. Tapi bila dia masuk 15 ke atas, Ali jangan katok lah. 15 ke atas, Sayyidina Ali kata layan macam kawan. Jadi kalau anak kita tak semayang tu, semayang tak cukup tu, duduk kategori umur 18 dah saya, 19 dah saya. Yang ni jangan katok, jangan pukul. Habis tu jenis ni nak suruh semayang buat macam mana Ustaz? Nak kena meletiang, jangan meletiang. Jenis ni meletiang, dia bukan dengar kan? Sayyidina Ali sebut layan macam kawan. Kawan ni apa maksud dia? Kita dengan kawan kita macam mana kita layan? Macam mana kita mau kawan kita layan kita? Macam tu kita layan anak kita. Ayah-ayah ada kawan kita mana? Ayah-ayah mau tak kawan kita duduk komplain kita depan orang? Mau. Kita duduk kedai kopi, kawan duduk camdek, kapau kat kita lebih apa, kata kekurangan kita depan orang, kita mau lah. Kita tak mau, kita mati. Habis tu kalau kita buat silap, kita mau kawan tengok dia lah. Aku kalau silap, apa main lah abang pelan-pelan kat aku kan yang keras jangan. Abang elok, aku boleh berubah. Betul? Duduk
main tembok kata depan-depan berjatuh maruah orang, berjatuh maruah kita depan orang ni. Wah, aku hantu yang pantang. Standard lah, kawan semua macam tu. Kita kalau orang berjatuh maruah kita depan orang, semua kita tak suka. Rupanya benda tu sama dengan anak kita umur 15 tahun ke atas. Macam kata ayah kalau anak tak semayang umur 18, jangan tembok dia depan anak-anak lain. Jangan kata kat dia depan adik-adik dia, jangan. Ibu-ibu kalau anak ada masalah umur 18, 19, 20 tu, jangan marah dia depan adik-adik dia, jangan. Ni Allah duduk suat nasi, dia boleh tembok depan. Tu umur 20, mayang malah. Loh. Dia bukti kata dekat anak umur 20 depan adik dia umur 17, 14, 13, 10. Ni dia duduk kata. Tak boleh. Kita tembok macam tu, kita kata macam tu, dia bukan nak dengar cakap kita tu, dia lagi keras dengan kita. Faham ke? Tak semua ada. Sama juga ibu-ibu di belakang marah kat lelaki. Ibu sikit kita bagi tau. Ibu-ibu kalau marah kat suami, jangan marah suami depan anak lah. Jangan marah suami depan anak. Jangan meletiak dekat suami depan anak. Jangan. Ayah-ayah tak apa, dia ni sabar. Dia malu ke tak apa. Tapi problemnya, bila ibu duduk marah suami depan anak, kata, anak semua duduk dengar, anak dia akan hilang hormat pada suami dia. Habis tu Ustaz nak marah kat lelaki nak buat macam mana Ustaz? Lah, masa kemarin semayang maghrib ni, kan naik kereta lelaki gini kan. Oh, masa duduk dalam kereta tu, kata tu. Apa ni orang malas ya? Kata. Sekali balik di rumah, waktu makan nasi, anak-anak ada, cucu ada, menantu ada. Jangan marah lelaki depan anak depan menantu tu. Jangan. Habis tu nak marah lelaki buat macam mana Ustaz? Tarik dia masuk dalam bilik, sikit nak. Tak apa. Jangan tunjuk lah. Saya pun dulu tak tahu benda-benda macam ni saya dah. Tapi bila mengaji tarbiyatul aulad, mengaji pendidikan pada anak-anak, mengaji tentang bab ni, benda tak boleh pun. Faham ke bahasa tu? Nah, lepas ni kau tak apa baca. Jadi kalau anak kita tak semayang, tengok duduk level mana saya kata tadi. 7 sampai 14 suruh tak semayang, tibai. Anak umur berapa? 21 saya, jangan tibai. Ni kena kata pelan-pelan. Ibu-ibu kata kat anak macam ni, sedap je lah. Kita lama ni duduk kasar, mampak belakang. Cuba kata pelan-pelan je. Sakit balik ni, pergi masuk dalam bilik dia, cuba kata balik. Mak ni yang minta tolong satu boleh. Cuba kata suruh betul lah. Mak ni minta tolong satu boleh. Ataupun ayah boleh. Ayah nak minta tolong satu boleh. Ayah ni malu nak minta tolong kat anak ayah ni. Tapi ayah nak minta tolong satu boleh. Awak ayah bila ayah ni nak minta satu lah sebelum ayah mati lah. Belum banyak mati boleh ayah nak minta kamu banyak bagi cukup boleh banyak. Ayah balik ayah tak kandung sangat. Kamu bangun bagi gitu, kamu bangun pagi pukul 10, kamu pergi kerja duit supang tak pergi lah rumah. Ayah tak kandung dengan tengok tu. Ayah ada duit, ayah ni kamu anak ayah beli sarang. Tapi ayah nak satu ayah tak tolong satu ayah hadir tak apa, satu ni ayah tak tolong. Ayah boleh tolong. Tak ada. Kita selama ni duduk keras lama lah. Cuba kita ubah sikit. Awak ini macam senyap. Dia mana? Kita maaf saya jenis cerita macam tu lah. Tak berbayar. Nak kemas-kemas kita tak boleh. Apalah kita cerita jujur tu senang je. Ya, cuba kata belah ni, kita minta pakai semayang. Nah, jadi siapa tak semayang, semayang bagi penuh. Siapa yang anak tak semayang, balik suruh. Cara tadi kita sebut dah. Siapa yang semayang tak cukup, semayang bagi cukup. Siapa yang semayang cukup tapi tak mengaji, minta maaf bahasa kasarnya. Semayang cukup tapi dia tak mengaji pun, bakal semayang apa ni, kita minta mengaji balik. Asal masyarakat kita pergi semayang, tapi dia semayang cara hak dia mengaji zaman dia budak-budak dulu. Ya. Mengaji kan bab semayang. Ni kita semayang, bergerakkan anggota badan 3 kali kan membatalkan semayang.
Kan gerak anggota badan 3 kali tu, anggota besar gerak 3 kali betul-betul tak batal. Minta maaf saya minta izin diri saya nak. Berapa banyak orang sembahyang tu kata sembahyang tapi dia tak mengaji. Sebab mana? Sebabnya ni. Waktu dia bangun apa sami Allah liman hamidah. Minta maaf saya minta izin diri. Lepas dia rokok, sami Allah liman hamidah ni. Ni tangan. Sedangkan anggota badan, minta maaf, anggota besar wajib kena jaga. Sembahyang anggota besar wajib. Kalau kata bergerak 3 kali berturut-turut anggota besar, batal sembahyang. Ni, anggota besar apa Ustaz? Panah, anggota besar. Sebab tu kalau siapa sembahyang buat macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waktu dia bersembah, okey ya, kepala tu tak ada pun angguk-angguk tu. Tapi bila sembahyang dia buat macam tu. Batal. Ni, tangan anggota besar, badan anggota besar, buat begitu waktu sembahyang. Kaki anggota besar. Batal. Tapi macam ibu-ibu pun kadang baru pada rukuk tu, sami Allah liman hamidah. Tu tangan merata goyang. Nak baca nama Ustaz? Tak tahu. Habis tu Ustaz, kalau anggota kecil batal tak? Anggota kecil tak batal. Ya, kita sembahyang, Tok Imam baca panjang, kita buat begitu. Tok Imam baca panjang tuan. Tapi tak batal. Pasal mulut anggota kecil. Ataupun kita pasien bedak dengan Tok Imam, bila Tok Imam tu kita buat hidung kembang. Tapi tak batal. Pasal dia anggota kecil. Sama juga. Kalau faham ni, orang tengok tak geng-geng Wahabi sembahyang, dia buat begitu. Batal dalam sembahyang dia buat begitu. Tak batal, pasal jari dia anggota kecil. Tapi makruh, mazhab kita makruh gerak ni. Ada buat rombot, dia pun kita tak tahu. Itu makruh. Dia tak jadi haram, dia makruh. Pasal dia anggota kecil. Tapi kalau kita bangun jadi dia gerak goyang, itu anggota besar. Tapi nak baca nak, tak tahu. Ibu-ibu sembahyang, duk sujud atas telekung sendiri, batal ya. Baru ni saya mengajak di Pulau Pinang, isu ambil umum, cepat ya. Ayah-ayah yang mana bisai panjang. Siapa bisai panjang, atau ambil umum, dia kena tunjuk macam tu. Hak jenis misal tari. Hak jenis misal bila minum teh tari tu dia mengkat putih. Tu memang bisai panjang tu. Tengok hitam yang tak nampak langsung pokok kan. Jadi macam ni, ambil wudu, dia kena basuh, dia kena tunjuk dalam ni. Wajib menyampaikan air ke kulit misal. Kalau dia basuh macam tu saja, tak salah. Pasal misal tu baik. Faham tak? Tapi nak baca nama Allah tu tak mengaji. Bila tak mengaji, dia ambil sembahyang macam tu lah. Sapu macam tu, berapa lama dah. Bukan balik, suami ibu-ibu. Misal tari. Bila kita suruh mengaji, tak mahu. Tapi bila dia sembahyang, nak buat apa? Cuba bayang tengok, masyarakat kita ni rajin pergi umrah. Rajin pergi umrah. Pergi umrah tu bagus. Tapi pergi umrah tak ada ilmu. Oh, malah betapa cukup besar. Cuba bayang, dia pergi Mekah. Dia pergi duduk dekat Nepal, tempat Nepal tu, dia pakai apa semua siap, dia haram apa semua, dia ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang, dia sapu betul. Bawah ni tak kena. Jadi bubuk dia tak sah. Lepas tu dia niat ihram. Ataupun dia sembahyang sunat apa semua siap, dia niat atas kenderaan, niat ihram. Dia pergi ke Mekah, masuk Masjidil Haram, tawaf. Tawaf dia sah. Tak, pasal bubuk tak sah. Tu kata nak jadi cerita tu. Lepas tu sekali habis dia tawaf tu, turun pergi sa'i 7 kali, pimai. Habis sa'i, dia turun tahalul. Tahalul dia sah. Tak, pasal tawaf tak selesai. Kena pula tawaf tu, ataupun umrah dia buat tu, umrah terakhir sebelum balik ke Malaysia. Balik ke hotel, tukar baju, apa semua, pakai dah pakaian, pergi beli kurma, mainan untuk cucu, tu pergi cari jubah, tu pergi cari tak sambut kan. Tu yang kata
mengaji dia lah ni. Sebab tu minta maaf bahasa ni mungkin kasar lah. Sebab tu kita pantang lah. Tak tahu saya pun jadi pantang je lah. Tak tahu saya buat jadi kuih ni ngomong ni kot. Kadang-kadang kita pergi mengajar, ada orang ada mengaji tu, dia ni cakap pandai, dia main ni, dia kata Ustaz kalau nak mengajar tempat kali boleh lah Ustaz buka kitab yang besar macam ni. Tidak kan? Tafsir Ibn Kathir ke, buka kitab Minhajul Talibin ke, buka kitab Hikam ke, buka kitab besar-besar ni saya. Awak macam mana? Ni aku main ustaz-ustaz dia main mengajar ni saya, dia main mengajar Allah. Kalau bab fiqh, dia main mengajar apa? Bab wahana, bab wudu, bab sembahyang. Sekali main ustaz tu meninggal dunia, kita biasa dia tu bersolid. Dia kata sekali habis ustaz tu lari di tempat dia mengajar sebab dia kan meninggal ke apa-apa. Main ustaz baru pun mengajar bab tu juga. Bab wahana, bab wudu, bab sembahyang, istinja, bab haid. Dia kata cuba mengaji hak besar-besar saya. Lah. Apa yang cakap ni? Kamu tu nak mengaji hak kemah-kemah, nak mengaji hak besar-besar tu, hak asas ni faham dah. Hak tu guru main mengajar tu faham dah. Kat sini pun sama ke macam mana? Dia orang nak mengaji kitab kemah-kemah yang besar, mengaji strategi perang Nabi Yusuf, mengaji bapa duk main mengaji bab fiqh, main mengaji bab tasawuf hasan, main mengaji bab tauhid, mengaji sifat 20 saya. Dan tu dulu mengaji lah pasal lama mula. Duk mengaji lama tu faham. Faham lah kan? Kalau faham, boleh kan cerita balik macam mana hatu tu cerita tu. Faham kan dia tu? Jadi tak ada masalah. Bagi selesai jalan. Bak semayang, bak apa ni bagi semayang ni. Semayang sebelum semayang tu semua kena selesai. Bak wudu, istinja apa semua tu, bak taharah, bak ayat apa semua kena bagi clear lah. Baru boleh pergi sampai semayang tu. Dan bila yang depan ni clear, semayang kita jelas selesai. Maksudnya benda nombor satu paling utama dalam Islam selesai. Bak semayang. Boleh konon bukannya bagai-bagai gagal. Ayah-ayah yang ada di sini, bab semayang saya rasa selesai, bab mengaji pun selesai. Satu je kita minta, tolong semayang awal. Yang tu nah, semayang awal. Pasal orang semayang lambat, insya-Allah kerja dia lambat. Lorang kampung kita, orang semayang makmur, kerja makmur. Tu bahasa kita. Memang. Lepas tu ibu-ibu di belakang, kalau ada suami jenis banyak dilatih bilayak lambat. Ibu-ibu jangan susah hati, ibu-ibu tengok semayang dia macam mana. Kalau semayang dia makmur, memang kerja dia makmur. Kalau semayang tak buat langsung, kalau tak semayang langsung, insya-Allah kerja dia tinggal. Sebab tu orang boleh minta anak kita, kalau semayang dia tak cukup, dia tak semayang, jangan ambil buat benda tu. Ibu-ibu ingat dekat apa? Kalau kata jenis bakal menentu tu semayang tak cukup, jangan ambil buat benda tu, walaupun kaya. Pasal apa Ustaz? Pasal dia tak jaga hubungan dia dengan Tuhan, dia tak jaga semayang yang otomatik, dia tak akan jaga anak kita. Habis tu Ustaz, nak cari menentu kena cari hak semayang Ustaz? Ya, macam siapa? Macam depan. Betul. Lawak. Boleh kena cari hak semayang. Mudah kan? Tengok semayang. Semayang okey, yang boleh okey insya-Allah. Satu. Yang kedua, amalan nombor 2 paling besar dalam Islam selepas semayang. Tadi Abdullah bin Mas'ud tanya, amalan apa paling utama dalam Islam? Nabi jawab semayang. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, "Thumma ayyu?" Apa lagi ya Rasulullah? Seterusnya apa dia? Nabi kata, amalan nombor 2 paling besar dalam Islam, buat baik kepada mak bapak. Buat baik kepada mak bapak. Sebab tu malam ni kita minta ayah-ayah, ibu-ibu yang ada malam ni, siapa yang ada mak bapak bagi selesai mak. Isu berkaitan dengan mak bapak ni bagi selesai. Ya. Yang dikatakan buat baik pada mak bapak ni, jaga mak ayah, khidmat pada mak ayah, jaga hati mak ayah, benda mereka sampai mereka meninggal dunia, buat kebajikan pada mereka kalau mereka dah tak ada dah. Buat tu silah, jangan buat lebih kurang. Dengan mak bapak jangan buat lebih kurang. Adik-adik yang muda malam ni, minta tolong, nak hidup senang, nak hidup mudah, nak hidup bahagia, buat baik pada mak bapak.
Boleh tak nama? Sayyidina Ali menyatakan, Sayyidina Ali sebut, ni kata-kata Sayyidina Ali, qul li'aqil walidain, tolong habaq asal, saya terjemah dulu dah original. Tolong habaq asal kepada orang yang derhaka mak bapak. Habaq asal kat orang derhaka ni, buat baik bilah kamu di muka bumi, buat bilah benda baik apa pun di muka bumi, fatadkhuluna, kamu pasti masuk neraka. Alhamdulillah. Kamu buat baik bilah macam mana sekalipun, kamu pasti masuk neraka. Waqul, habaq kepada orang yang buat baik pada mak bapak. Habaq asal kepada orang buat baik ni, buatlah jahat macam mana sekalipun, kamu pasti masuk syurga. Ustaz, maksud ayat Sayyidina Ali itu maksudnya, maknanya kalau kita buat baik ke mak bapak, lepas tu kita minum mabuk, kita minudi, kita berzina, tak apa Ustaz, masuk syurga juga lah. Macam tu kan maksud Sayyidina Ali? Ya, tak betul. Tu kata mengaji kena ada buku. Salah baca macam tu, oh, jadi buat baik mak bapak, lepas tu kita berzina, ya okey Ya, kan itu. Maksud dia apa? Orang yang buat baik mak bapak ni, pahala buat baik mak bapak tu besar sangat, terlalu besar. Besar sangat-sangat. Jadi kalau dia buat jahat apa sekalipun, dia buat dosa apa sekalipun, dosa yang dia buat tu besar macam mana pun, tak boleh nak lawan pahala buat baik mak bapak tu. Pahala buat baik mak bapak lagi besar daripada dosa besar. Jadi macam mana pun dia akan masuk syurga. Faham apa sahaja? Tapi orang derhaka mak bapak, dosa dia terlalu besar. Dia buat baik macam mana pun, tetap tak boleh nak lawan dosa besar. Sebab tu Sayyidina Ali kata, kamu pasti masuk neraka. Kita minta tolong dia lah. Yang mana malam ni yang masih ada mak ayah, kita minta tolong jaga mak ayah. Tolong hati-hati dengan mak ayah. Tolong pelihara mak ayah. Minta tolong jaga hati orang tua, dua orang tua tersebut. Tolong jaga. Yang mana masih ada. Itu saya boleh setiap orang ni di Blok Pepina, boleh konon cerita lagi lah. Saya sebut, jadi ni adik-adik kita yang muda-muda, kita jenis orang muda, ambil muda ni. Adik-adik yang muda kalau boleh lah. Lepas ni kalau kata saya tak tahu cerita macam mana, amat lupa lah dah. Dah saya ingat lupa lah dah. Baik, adik-adik yang muda-muda, untuk kita dulu ni, kita kalau kata mak kita tanya ataupun ayah kita tanya apa-apa, kalau boleh jawab dulu dengan jawapan yang menyenangkan dia. Contoh mudah macam ni. Mak tanya, Mat, hari Ahad minggu depan nak pergi mana? Contoh, hari Ahad minggu depan nak pergi mana Mat? Ada nak pergi mana-mana? Contoh, kalau mak tanya macam tu, ayah tanya macam tu, kita sebagai anak ni jawab dulu. Tak ada apa ya, awak ya, kerja apa ya? Tak ada apa mak, tak ada apa, tak sibuk hari Ahad minggu depan tu, tak ada apa, free mak, nak buat apa mak? Jawab dulu dengan jawapan macam tu. Mat, apa nama minggu depan sibuk dah Mat? Hari apa mak? Hari Sabtu. Oh tak sibuk Mat, tak sibuk, tak ada apa mak. Awak nak buat apa mak? Jawab dulu, biar kosong. Mat, duit dah Mat? Banyak mana mak? 500. Ada mak, nak buat apa mak? Jawab dulu. Pasal apa Ustaz? Jawapan mudah dia. Bila kita jawab macam tu, mak kita, ayah kita akan cerita apa hak dia. Mat, ayah minggu depan free lah. Oh free mak, tak ada kerja apa mak. Hari tu hari memang tak buat apa mak. Tak buat apa mak. Dah hang tak ada apa hari tu, mak ingat nak jawab dia makan duri. Pokoknya dia nak jawab kan duri. Kat mana mak? Nunggu tak jawab kalau kan syak. Nampak nampak. Mak kalau boleh nak pergi petang-petang ni lah, buka petang kita pergi lah. Pasal apa nama Pak Long Pak Ngoh apa semua turun pergi di Kuala Kangsang tu, dia mau tunggu itu. Mak lama tadi buat dia. Nampak? Bila kita tadi sebut kata free, dia akan cerita apa dia nak. Dia akan habaq benda apa dia nak. Kalau kita tak boleh pergi masa tu, kita ada hal, ada urusan, ada benda Ustaz, tak boleh pergi Ustaz, masa tu bawa apa? Mak, saya nak bawa mak pergi mak. Memang saya nak bawa mak pergi ya. Tapi petang tu mak tu nak kena hantar mak masuk sekolah dia hari Ahad buka je. Ahad tu cuti, petang tu baru nak hantar. Saya nak bawa mak tapi tak bayar mak. Memang
Yang dia luar dulu. Kita tak boleh nak pergi lepas tu baru kita apa. Mat ada duit sikit mat. Punya nama. Ada lah sikit-sikit mat. Nak punya mana? Tak banyak nak 1,500 kan. Nak bawa apa mat? Dah mat teringin nak beli TV baru. Senang nak tengok saya Phuket ke Chris. Betul. Kalau kita tak ada duit masa tu baru kita apa? Mak. Saya nak bagi kat mak, saya tahu mak teringin TV tu. Bukan saya tak mau bagi, saya teringin nak bagi mak. Tapi tak apa yang mak. Kalau ni dalam bank ada RM15. Tak apa lah, baru apa? Faham apa maksud saya? Tujuan dia apa? Kita nak raih keinginan mak dan ayah kita. Itu pun. Tapi kalau jadi anak, dia cantah hawawai. Cantah hawawai. Ibu pun turun jawab lagi tu. Kalau jadi anak cantah hawawai, cuba kita tengok mak ayah jadi macam mana. Mat, ayah dia free lah mat. Ayah bila mak? Ayah ni lah anak main. Ayah ni mak dia boleh bagi ke malam. Sibuk mak. Tak boleh bayar apa. Ayah ni mak sibuk. Dah buat apa mak? Bila anak baru tanya, dia habaq dulu hadiah tu. Baru dia tanya, awak buat apa mak? Cuba tengok mak akan jawab. Ibu bukan jawab mak. Tak apa. Sebab tak boleh buat dia juga. Tak apa. Dia jawab tak apa. Tapi hati dia tak apa. Ya. Satu ayat-ayat yang mudah-mudah lah malam ni kita minta lepas ni pegang macam ni. Lepas ni kalau mak ayah tanya apa-apa, jawab dulu jawapan yang menyenangkan hati dia buat. Lepas tu kita nak sekat kan, lepas tu kita nak tak boleh buat kan, tak boleh tiga apa kan, lepas tu bawa apa? Boleh tak? Jangan potong orang. Boleh tak? InsyaAllah nak tu yang mudah-mudah. Dan yang mana yang berusia, bahasa mudah dia, yang mana yang kasar yang tua. Ni duduk-duduk ayah. Baru balik Kuala Lumpur semalam, 4 pagi. Tu yang lidah duduk di dah KL. Aduh, tak apa payah. Ayah-ayah yang ada di sini, yang mana mak ayah masih ada khidmat macam biasa. Yang mana mak ayah tak ada, buat kebajikan pada mak ayah. Yang tu selesai. Cuma saya nak minta tolong satu. Ayah-ayah yang ada malam ni, tolong balik abang ke anak. Yang tu je saya minta. Balik tolong abang pada anak. Laki-laki perempuan sama. Balik tolong abang. Abang ni ni. Ayah-ayah yang lelaki, balik lagi kalau boleh panggil anak lelaki-lelaki. Lelaki ke perempuan tak apa panggil. Oh, mana? Ada bernon, mana? Ya, pemain. Awak ya? Ayah nak pesan kat orang satu benda boleh? Tak boleh ya? Semua ni tak pernah pesan. Tiba-tiba nak pesan anak lah. Mau terbiak tak apa. Tak apa lah. Cuma abang macam ni saja. Ayah nak pesan kat orang macam ni lah. Hang lo dah besar. Nah, lo besar dah. Nak kahwin lah pun, ataupun dah kahwin lah pun. Ayah nak minta tolong, kamu nak kahwin ke, kamu nak kerja ke, kamu nak buat apa, nak jaga isteri, jaga anak, nak berkeluarga apa, silakan. Ayah tak halang, pasal tu tak ada masalah, memang ayah sokong kamu buat benda tu. Tapi ayah nak minta tolong satu ya, kamu hidup berkeluarga macam mana pun, ayah nak minta tolong jaga mak. Ayah nak minta yang tu ya, tolong jaga mak. Tolong buat baik dengan mak. Ni ayah tak apa, buat lebih kurang tak apa. Ayah orang lelaki tak galuk sangat. Tapi hang jangan buat lebih kurang kat mak. Hang beranak dulu, mak hang yang tak dulu. Cuba minta sekali balik, datang dia sekali. Buat senyap ni. Ya semua kan, sekali ya, minta tolong sekali ya. Ibu-ibu di belakang pun sama juga. Balik sekali kalau boleh, tak boleh malam ni esok ke lusa kan. Sekali ya, pagi anak. Oh, macam. Awak mak boleh mak. Mak nak pesan kamu satu benda, satu yang mak nak pesan. Hang anak mak saya nak hang. Hang lah dah menikah, ada suami, ada anak, tak apalah jagalah anak suami tu tak ada masalah. Cuma nak mak nak minta tolong satu ya. Apa ada keluarga macam mana pun, apa tolong jaga ya apa lah tu. Ayah apa betul dah tu masa apa kecil dia kau teruk dia nak dia kau sang. Dia sampai tak tidur malam, mak suruh di rumah, mak duduk di rumah. Ayah apa tu kerja cari duit nak pergi apa kecil ni. Dia bukan nak tunjuk dia teruk, dia bukan nak hafal kat orang kata dia teruk.
Tapi kalau hampa buat lebih kurang, dia rasa tu. Tengok yang bisa tadi tu, rasa. Dah, semua kan. Kita nak minta tolong buat yang sekali ya sekali. Ayah-ayah tolong buat untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tolong buat untuk ayah-ayah. Minta tolong. Bila kita masing-masing boleh buat benda macam tu, boleh kata kat anak macam tu, anak akan simpan satu benda dalam kepala. Dia akan simpan. Aku ni nampak gaya, dengan mak aku kena jaga elok, pasal ayah besar. Dengan ayah aku kena buat elok, pasal mak dua orang. Boleh mati lah. Oh, yang malam ni senyap. Kan tajuk ni bincang lah di sini. Sebut ikut ni. Tak minta ada lah, minta. Nah, kalau boleh minta. Ibu-ibu di belakang, ya Allah. Kita minta kalau boleh lah, kalau boleh. Ibu-ibu yang ada di belakang. Kalau kata suami kita duduk di luar rumah, duduk kelui anak. Duduk kelui anak, bagi anak adalah. Mat, orang main menyapu kat ayah kan? Mat, orang main sepanah kan? Orang main kat ayah tu kan? Ayah sikit ni, nak basuh tangan di luar ni. Ibu-ibu kalau suami duduk kelui di luar macam tu, boleh tak ibu kalau duduk tengah masak ke, tengah duduk tengok TV ke apa, boleh tak pergi dekat anak? Buat apa? Buat kat anak ni. Boleh. Ayah bagi. Buat macam tu. Tengok anak kita dia buat tak reti, dia cuma kelui. Boleh. Ayah bagi. Tu abang ada suruh lah, dia bawa keluar. Ayah bagi hang. Dia tu kata, mak pergi ke? Mak tu ada, orang nak tengok. Ayah aku pergi bagi hang. Tak, semua dah. Bukan apa. Ayah tak boleh buat macam tu. Ayah tak boleh. Oh, orang panggil punya kali buat pokok. Tak boleh. Dia tak jadi. Pokoknya masa ni, mak kena ambil perhatian. Dia yang pergi. Nak tengok kartun, tak dia tak main nak tengok balik. Pokoknya kena macam tu. Sama juga ayah-ayah dalam ini ni. Main dapur kan ni. Ayah-ayah dia tengok macam suara abang tu. Kalau boleh ayah-ayah suara sikit. Pak. Tu, mak panggil. Kau ada biar kau lah masuk orang mak cik dah tu. Mak panggil. Dengar. Nah, pokoknya semua dia tu. Benda tu perlu yang perlu. Boleh dapat saya kata dulu. Nah, insyaAllah kita minta pakar-pakar buat kan. Dan siapa yang bergaduh dengan mak ayah, kita minta mati dengan gaduh lah. Orang yang suka bergaduh dengan mak ayah, confirm hidup tak bahagia. InsyaAllah. Confirm hidup tak bahagia. Ibu-ibu di belakang yang mana duk berkeli dengan mak mertua, berhenti berkeli dengan gaduh dengan mak mertua. Orang yang bergaduh dengan mak mertua, confirm tak bahagia. Kalau tak apa, kita menentu, kita boleh buat ikut suka. Tak apa. 20 tahun ni, kita jadi mak mertua. Menentu kita pula akan buat perangai yang sama pada kita. Sebab itu kalau tak mau kena, jangan buat. Dah buat dah Ustaz? Dah buat dah? Kalau dah buat, bersedia untuk kita. Dah buat dah? Nak kata apa ni? Berkeli dengan mak mertua 20 tahun dah. Tak apa. Lepas ni kamu jadi mak mertua, kamu tengok menentu pula buat orang yang macam tu. Ni ketentuan. Dalil Ustaz, dalil? Allah, dalil. Kita bagi doa. Kullu dhunubin, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kullu dhunubin yuakhirallahu ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua jenis dosa Allah boleh tangguh balasan tu hari akhirat. Dunia kamu buat tak ada apa. Elok ya. Sapu dia rakyat. Elok ya. Tak ada kenapa, tak ada kenapa. Boleh-boleh biar tangan apa elok, tak apa. Tapi hari akhirat kena lah. Tapi ada satu dosa yang ni Tuhan tak tanggung. Tuhan bayar cash atas muka bumi. Apa dia? Derhaka mak bapak. Fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibi. Allah akan percepatkan balasan kepada siapa derhaka mak bapak fil hayat, masih dia hidup ni, qabla al-mamat, sebelum dia pejam mata nanti. Sebab itu siapa yang pernah lawan mak bapak, masih lagi berkeli dengan mak bapak, nanti kita minta tolong nanti. Kalau ada, kena balik ni. Siapa yang mak ayahnya dah meninggal dunia, tak ada minta ampun, tak ada bertaubat, kita minta yang pertama sekali minta ampun balik kepada
Nak baca nama mak ayah tak ada lah. Minta ampun balik pada Allah. Yang kedua, tolong buat kebajikan banyak-banyak untuk mereka berdua. Dan tu dia cara dia tak ada. Ada duit lebih-lebih sikit buat wakar-wakar kat mereka, buat sedekah atas nama mereka, tu tabung lalu, masjid aku cantik tu. Tu tabung lalu. Apa salahnya masa pun nak tabung tu? Kita bukan banyak pun. Sini pun sebenarnya. Sini suka warna hijau ke warna biru? Sini hijau tak? Kalau sini suka warna hijau, siapa yang mau biru pun? Oh hijau. Sini ada orange. Ada orange pun belum. Pasal orange dia tak ada colour, tapi dekat-dekat kuning pun belum. Apa salahnya waktu kita bubuh tu? Cuba niat dalam hati, ya Allah, pahala ni sampai pada mak aku, ayah aku sekali. Diri aku, keluarga, anak-anak dan sebagainya, mak dan juga ayah aku. Seri. Apa salah? Senyap lebih sekali. Oleh kerana itu je cara. Dan dalam mudah-mudahan tu amalan nombor 2 paling besar dalam Islam selesai. Amalan nombor 3, hak last ni saya mati 9 suku dia. Baik. Lari tajuk sikit dia adalah tengok nampak macam heavy sangat tajuk ni. Lari tajuk sikit santai-santai. Yang ni tak nak kena-kena dengan tajuk ni sebab 3 poin lagi tak apa. Saja kita bagi je. Tempat ni saya sebut dah. Malam ni saya sebut di Taman Serinding. Ada satu pepatah Arab sebut kita kul ma yu'jibuk, makanlah apa yang kamu suka. Sebut lah. Baik. Pepatah Arab, orang cari pandai Arab sebut kul ma yu'jibuk, makanlah apa yang kamu suka. Maksud kata-kata ni, kita kalau bab makan ikut kita, jangan ikut orang. Itu maksudnya. Kita kalau main bab makan, ikut kita, jangan duk kira dengan orang. Cuma mana Ustaz? Tak faham Ustaz. Macam ni. Ayah-ayah pernah tak jadi? Ayah-ayah minta maaf contohnya. Yang ngaji malam ni, ada yang kena kecil manis, contoh. Ataupun wal'ayazubillah lah, kita kena kecil manis, contoh wal'ayazubillah. Kita ni jenis malam tak boleh makan. Memang malam kita tak makan. Doktor tak boleh makan malam. Clear lah, memang cantik lah. Makan malam dah apa semua dah. Tiba-tiba satu hari pergi rumah kawan. Sembang ho-ho rumah kawan. Pukul 10 di internet. Hidang nasi dengan ketam, dengan sotong, dengan udang. Oh sakal rumah dia hidang malam tu. Kita tak boleh makan nasi malam-malam. Kita kata kat dia, dah maaf saya tak boleh makan nasi malam-malam. Macam mana? Tuan rumah kata apa? Allah makan bila sikit. Hajat ni hajat. Pernah nak buah-buah je tu. Makan bila sikit, Allah bini hang tak ada apa pun, makan bila. Ataupun dia kata, makan bila saat ni balik makan dah ubat. Pernah tak duk kena buah-buah je tu dia kan? Hang tak makan yang JD tu, pernah tak kena buah-buah je tu? Baik, soalan dia, kita nak ikut dia ke kita nak ikut kita? Yang tu soalan dia. Nak ikut dia ke nak ikut kita? Jawapan dia, ikut kita. Kita tak boleh makan, jangan makan. Kita tak boleh tambah, jangan tambah. Terus ikut dia, kita dia senang lah katanya, mau basuh pinggan, lepas habis basuh, puan boleh jemur makan. Dia senang lah, kita tu. Faham tak bahasa? Jadi kalau buat makan, ikut kita. Boleh tak? Ibu-ibu di belakang faham tak? Faham tak? Makan ikut, pakai ikut kita kan? Jadi kalau ibu-ibu faham, lepas ni kalau ibu-ibu masak, hidang atas meja semua siap dah. Tengok-tengok suami balik semayang Isyak. Allah tu balik semayang Isyak, dia buka buka itu, ibu kata, abang, tu nasi tu dah dapur, pergi makan. Kalau, boleh faham kan? Kalau suami kata, tahu makan, kenyang. Kalau suami kata macam tu, ibu pun jangan marah. Faham tak bahasa? Kalau suami kata, tak mau makan, kenyang, abang makan tadi, ibu pun jangan marah. Ibu pergi dekat dapur, ambil pinggan apa lok-lok apa semua tu, pun sikit lagi. Macam apa? Macam suami makan kenyang lah, cukup lah. Dia tak marah, ni marah. Suami balik-balik, abang, no nasi no, di dapur, pergi makan.
Tak mau kenyang, makan di luar. Orang masuk, dia makan di luar. Orang masuk, dia makan di luar. Tengok orang tak masuk, dia minta. Apa yang marah? Tak boleh marah tak tu? Makan ikut orang, ikut tuan badan. Faham? Jamaah duduk besok tanya faham jamaah dengan puasa hati sangat. Boleh dapat saya kata, no? Makan ikut kita. Tapi wal isma yu'jibun nas. Tapi bila main isu berpakaian, yang ni kena ikut pendapat orang. Yang ni yang saya nak sebut ni. Bila main pakaian, yang ni kena ikut orang. Ayah-ayah kalau pakai pakaian, orang komplain pakaian kita, kita kena ambil komplain orang tu. Kena dengar komplain orang. Contoh, nak main sembahyang maghrib, keluar-keluar bilik tu, bini nampak, bini tegur. Kata, oi, dia duk pakai kepiah tu buat apa abang, berdanuk perut kan. Pakailah kepiah lebar, lompak kepiah dalam mari. Contoh, bila bini kata macam tu, ayah jangan buat keras. Jangan buat keras. Masuk dalam tukar kepiah. Macam dia buat keras, dia orang nampak kan. Jangan buat keras macam mana. Masuk dalam tukar kepiah. Kita nak keluar main sembahyang, anak kata, ayah oi, dia tu pakai kebelekat tu buat apa ayah oi, jarang yang amat dah tu. Dah lah sepeda tak pakai. Kan, malu ke orang ayah nampak noneng. Bila mereka kata macam tu, kita tengok betul kan. Masuk dalam tukar kekong. Jangan buat keras lah. Jangan buat keras. Buat keras tu tanda tak sorry. Faham tak? Ibu tu boleh dapat tau. Ibu pun kenyek kan. Pasal kena kat suami sini. Ataupun sama juga ayah-ayah. Anak, keluarga kita tak tegur. Yang tegur kawan kita. Pergi makan di kedai tom yam depan tu. Kawan kata, mari. Ni macam tak nak hidup, mari. Awak macam apa? Tu yang selipah tu ikat yang tadi rapiah tu. Pergi dah beli baru, orang lampak selipah tu ada. Pakai selipah tadi rapiah. Buat malu ke orang, mari. Bila orang kata macam tu, ambil perhatian apa orang kata tu. Usahakan, cari kerja, pergi beli baru. Jangan buat keras. Boleh dapat tak? Ibu-ibu di belakang sama orang, malah ni saya katok semua. Benar. Ibu-ibu di belakang tu sama orang. Ibu pun nak pergi makan kenduri, duk gincu tu sakan kan. Gincu tu tengik sakan sangat, merahnya lah. Keluar-keluar bilik, suami kata, hang ni merah, mulut merah sakan sangat. Hang ni 62 ke 26? 62 lah, tak apa 60 lebih lah. Kalau 60 lebih tu yang merah mulut macam 26 tu macam apa? Bila suami kata macam tu, lebih kurang macam tu, makna dia tak kenal tau. Bila dia tak kenal, masuk dalam, buang sikit lah merah. Jangan buat keras lah. Buat keras, itu tanda tak sorry. Keluar nanti makan kenduri, kerosang 7 biji. Suami kata, hai, kerosang sakan jangan sebiji 2 sudah habuk malu ke orang banyak kan. Aksesori teruk sangat ni. Kalau dia start komplain tu, maknanya dia tak kenal tau. Masuk dalam, buang 7 biji tu, bagi 3 sebiji 2 tak. Macam tu apa nak senyum je, kena bertengok nampak ke. Tak, sama lah. Sebab berpakaian kena ikut orang. Sikit kita tambah haziran, jangan marah kan. Ayah-ayah dulu ni, ayah ibu saya tak kata lah. Rupanya untuk maklumat ayah-ayah, antara kita nak sebut maruah orang perempuan, maruah bini kita, dia banyak antaranya, dia ada dekat pakaian kita. Maruah bini kita. Kalau kita pakai elok, maruah bini kita elok. Kita pakai elok, maruah bini kita terjaga. Tapi kalau kita pakai lebih kurang, pakai huruf, pakai selekeh, tak jaga apa penampilan apa semua ni, kita tak apa. Tapi ayam muka bini kita pasti jatuh. Lepas tu kalau boleh, ayah-ayah yang ada malam ni, kita kalau boleh jagalah pakaian. Tak boleh kat kita tak apa. Tapi paling kurang, jaga ayam muka bini. Ni pakai baju tulang 3. Tulang set itu 3. Bila bini kata, abang oi, set 3 tu malu kat orang, abang oi. Dia kata, hanya kena buat mobil, aku pergi dah. Dia 3 orang ni.
Sama keras macam tu lah. Semayang subuh, kuliah subuh pakai jubah, kuliah maghrib pakai jubah tu juga. Pasal sedap. Bini tu suruh tukar ni, suruh lah abang oi, tukar lah baju leh bang oi, buat mandi pakai lah baju leh. Kita juga ni tu elok oi, elok aduh, saudara semalam nak satu kelas yang malam ni, Allah tak zalim pun tak apa. Kita tu buat keras macam tu dulu masa tak mengaji. Tapi bila start kena sekali dengan pakcik pula, sebuah tapi lah kedah. Saya pergi mengajar satu tempat bulan duha, tapi main dengan sampai awal di tempat tu. Saya sampai awal tempat tu, saya turun kerusi kereta, buka enjin, buka aircon, buat turun kerusi kereta, ambil bantai leno. Dah sampai awal tu, kuliah duha 10.30 sampai 8.30, 2 jam tu ada free leno dulu. Tapi dah duduk lah kereta bantai dah, ambil bantai tu, pokok bantai tu sedap lah leno, sedap lah dengan aircon dengan apa tu. Bila main 10.30, jaga-jaga masuk dalam masjid nak kuliah lah. Masuk dalam masjid, ada pakcik tu seorang ni, dia memang saya kata apa, dia kata ustaz, nak tanya dia ustaz, apa dia ustaz apa pakcik? Ustaz ada bini kan? Soalan ni, ustaz ada bini kan? Saya adalah hati dia kekang dia. Dalam hati dia duduk, aku dah dua bini. Dalam hati dia lah, lu orang tak jaga. Dalam hati aku dah dua bini. Tapi dia tak jawab dia macam tu. Saya cuma kata, ada pakcik, awak tak jaga pakcik? Dia kata macam, kalau ustaz ada bini, kenapa yang pakai baju macam orang tak ada bini? Kenapa yang pakai baju macam orang tak ada bini? Walaupun dia cakap tu melawak, tapi dia rasa meleleh dalam dia rasa meleleh. Orang kata bila dengar puah-puah macam tu, terus kita tak rasa apa, tapi dia dengar Allah sial bini aku, tak ada pasal-pasal. Padahal kan betul pun, bukan betul, bukan baru lah, tapi sebab sedar, kena start pada tu silam. Saya balik rumah, bini kata abang tukar baju, saya tukar. Kadang baru pakai satu kelas kan, bini kata abang tukar, saya tukar. Kalau saya siap pun dalam kepala saya satu benda kan, aku tukar ni lah banyak malam pun dia yang masuk. Jadi nak kalau bawa dia masuk, jadi dia semua tukar. Boleh no? InsyaAllah no? Lepas ni makan ikut kita, pakai ikut orang. Selesai. Baik. Amalan nombor 3 yang terakhir, 9 suku Nawawi, ada 3 minit. Asal dah jauh juga orang ya. Amalan nombor 3 paling besar dalam Islam, Nabi sebut dalam hadis ni. Nombor 1 semayang, nombor 2 buat baik mak bapak, nombor 3 thumma ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Itulah amalan nombor 3 paling tinggi kedudukan dalam Islam selepas semayang, selepas buat baik mak bapak. Berjihad pada jalan Allah ni apa dia Ustaz? Kita mengorbankan apa yang ada pada kita. Apa yang ada kat kita ni kita bagi tenaga, masa, lagi bagi duit. Apa saja yang kita bagi, nak bagi agama Islam tu tegak, itu namanya jihad. Apa benda kita buat nak bagi Islam tu tegak, tu namanya jihad. Ayah nak bagi Islam tegak dalam diri sendiri, ayah main mengaji, nak bagi agama Islam tu ada dalam diri, main mengaji tu jihad. Orang habis duit pun minyak kereta, jihad. Nak mengaji, orang habis minyak kereta, jihad. Ibu-ibu tolong serika baju kat suami tadi tu, nak bagi satu lain. Serika baju, kita nak mengaji, serika baju lelaki sekali, serika baju tu, jihad. Apa saja kita buat, jihad. Duduklah masyarakat, nak bagi masyarakat faham Islam, nak bagi masyarakat amal Islam. Kita buat kerja nak bagi masyarakat faham Islam, jihad. Jantung bina, jihad. Ni, tolong pasang mak, jihad. Tolong angkat meja ni, jihad. Tu, rakam tu, jihad. Jihad saja. Boleh faham tak tu? Termasuklah juga kita buat satu-satu kerja, buatlah apa pun nak bagi Islam tegak dalam negara. Itu pun jihad. Okay. Kita berjuang nak bagi masyarakat Islam faham Islam, jihad. Nak bagi orang Islam faham RUU, itu pun jihad. Yang ada malam ni, semua sekali kita minta tolong sokong RUU yang akan dibentangkan nanti, insyaAllah. Yang mana tak tahu RUU tu apa, cari maklumat RUU tu. Kita nak minta sokong. Satu daripada undang-undang yang sangat
untuk masyarakat Islam di Malaysia. Saya rasa sini RUU jadi bertangan. Dah tubuh dia dah. Tak kira lah ayah ibu yang mengaji hari ni parti apa sekalipun, kita cakap direct senang. Tak kira lah parti apa sekalipun, tapi RUU ni sokong. Dia bukan isu parti ni Pak ni. Dia bukan isu siapa-siapa, tapi isu orang Islam. Kami di Pulau Pinang, jadi dengan luar. Kami di Pulau Pinang saja. Luar ni bila duk tentang isu RUU ni, kita duk korek. Pasal apa? Kan orang Cina kapiak lawan sangat benar. Kalau dia jadi isu. Pasal apa orang bukan Islam lawan sangat benar ni? Dia pun bukannya apa kait pun dengan undang-undang ni. Undang-undang ni pun bukan undang hudud pun. Undang-undang ni cuma apa? Nak pernik sikit kuasa mahkamah syariah. Nak pernik sikit hukuman mahkamah syariah. Selama ni mahkamah syariah kita di Malaysia ni, kan? Kalau kata bercara dia tu hukum ni isu pendak. Syiah kalau apa lah tu. Bila main kes-kes yang berkait dengan agama ni, bila bercara di mahkamah, hakim kalau nak jatuh hukum, hakim ni boleh jatuh hukum paling tinggi 3 tahun penjara. Lebih tak boleh. 3 tahun penjara. Buat salah macam mana 3 tahun penjara. Duit paling tinggi kena bayar 5,000. Lebih pada 5,000, hakim tak boleh hukum. Paling tinggi 5,000 . Dan penjara minta maaf sebab 6 kali. Lebih tak boleh. Faham tak bahasa? Mahkamah syariah kita ada power dia tak kat tu lah. Sebab tu kita dengar orang tinggal puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak puasa. Pejabat agama cukup tangkap di cara mahkamah. Cara salah. Berapa bayaran dia? Kalau kami Pulau Pinang, matu. Tu tinggal puasa, matu. Kalau kena cukup khaluah, cukup cara salah. Kena banyak berapa? Anak teronak 1,000. Anak darah 1,000. Ingat dulu di Selangor, hak orang perempuan Islam tu menari tiang. Seksi menari tiang. Berapa denda kan? 25 ringgit. Dok, coba lah. Dok paper tu. 25 ringgit. Pasal apa jadi macam tu Ustaz? Pasal peraturan dia macam tu. Tak boleh letak lebih. Tapi kita di Kedah, cuba perhati tengok. Kan adalah sampah kena buang ikut. Macam kami di Bulim kan ada satu syarikat swasta tu. Dia kena buang sampah ikut jenis dia. Yang plastik, yang kacau, yang kertas, sampah lah. Kalau kita langgar arahan tu, denda dia berapa? Denda dia berapa? Tak ada ni. Tak denda dia berapa? 10. Buang sampah 10,000. Buang agama 5,000. Tak rasa ni satu penghinaan kepada agama Islam kita rasa. Tak rasa terhina agama Islam kena hina orang ni. Habis tu nak buat apa Ustaz? Sekarang ni kita berusaha nak bagi naik sikit. Biar mahkamah syariah ni ada power besar sikit. Lepas ni kira kalau nak hukum penjara, boleh letak lebih pada 3 tahun. Boh lah 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Boh duit boleh buat duit lebih pada 3,000, boh 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, boh. Sebab boleh buat lebih pada 6 sebatan. Sebab lah 20 kali, 30 kali, 40 kali, 80 kali, 100 kali sebab. Nak bagi naik tu. Bila naik ni, Allah Akbar. Cuba bayang tengok simple sudah. Cuba bayang lepas ni, siapa tinggal puasa, denda dia berapa? Penjara 2 tahun. Duit 10,000. Contoh, siapa tinggal puasa sehari bulan Ramadan kena tangkap. Cara di mahkamah memang salah. Terang-terang minum teh orang ais limau 8.5 pagi, ikat tepi. Contoh, nak bagi fahamnya kan apa pun. Kalau kata betul kena cukup, didapati bersalah. Cara di mahkamah memang salah. Cuba bayang, denda dia 2 tahun. Dia undang-undang dia, hukuman dia penjara 2 tahun, bayaran duit 10,000 ringgit. Peraturan ni
Cuba pelekat tengok setiap masjid, setiap surau. Pelekat masjid, surau ke masjid ikutlah. Kalau Kedah pun ikut, boleh buat juga. Contohlah, pelekat dekat depan tu. Siapa tinggal puasa bulan Ramadan sehari, penjara 2 tahun, duit RM10,000. Agak tak orang kita nak tinggal puasa. Kita sebagai mak bapak, kita senang. Tak payah teruk-teruk lah macam ni. Tak payah teruk-teruk tu kelui anak suruh puasa, lu pasal anak suruh puasa. Anak tu puasa sendiri. Pasal apa? Dia duk takut RM10,000. Siapa kena kakak khaluan, denda dia berapa? Penjara 5 tahun. Duit RM50,000. Pelekat hukuman tu semua masjid surau. Anak kita malam-malam, dia tak keluar. Kita pula tanya, hang tak mau keluar dengan tunangan lah. Kan, selalu hang keluar aku 12 tengah malam ke 1 tu, tak pergi ke malam ni. Dia kata pergi pom, kena cukup ni tak pasal 5 tahun penjara. Kita sebenarnya. Ayah-ayah, ibu-ibu di sini yang mana ada anak kita kahwin, anak perempuan kita menikah, dapat cucu dah berderet cucu 5. Tiba-tiba menentu kita tu tinggal anak kita betul tak tadi, ataupun bercerai dengan anak kita. Bercerai dengan anak kita, mahkamah kata dah, laki-laki ni wajib bagi nafkah dekat 5 cucu kita tu, sebulan RM1,000. Contoh, mahkamah tetap dah kena bagi hak penjagaan anak-anak, nafkah apa tu kena bagi sebulan RM1,000. Law ni, mahkamah tetap bilang macam mana pun orang lelaki tu cungit pun tak reti. Itu yang duk belau cucu 5 orang tu siapa? Kita. Tu yang duk pergi mengadap zakat, duk pergi tanya hak tu, tanya bantuan ni. Orang tu bagi bantuan sikit, orang pangkah bawah tu. Pasal apa? Pasal susah, sempit. Hidup sempit. Duk cari benda dah nak bela 5 orang cucu tu. Habis tu bapak dia lepas tangan terus Ustaz. Nikah lain lepas tangan terus. Habis tu polis tak mau tangkap. Nak tangkap apa pun tu kau undang tak ada. Nak bagi hukuman apa? Dia sendiri tak takut dengan hukuman yang ada. Cuba kalau mahkamah syariah kuasa dia naik lepas ni, mana-mana orang lelaki yang buat perangai macam ni, denda dia berapa? Penjara 10 tahun. Duit RM100,000. Contoh. Agak-agak dia bagi. Bukan cakap dia bagi Ustaz, nak cerai pun dia fikir apa dia. Kita senang. Dan juga kalau tanya saya cukup mau dan undang-undang saya cukup mau. Tapi bila kita tanya kepada orang bukan Islam di Pulau Pinang, kita tanya, pasal apa kamu bangkang? Kamu bukan ada rokit pun, jumpa rekod satu je. Satu je. Dia berkata apa? Kami bukannya susah hati, kami tak kenal undang-undang ni, kami tak terlibat dengan undang-undang ni. Habis tu dia lawan kan, macam dia kata yang kami lawan ni, pasal kalau undang-undang ni ada, orang Islam tak boleh minum marak, orang Islam tak boleh menjudi, orang Islam tak boleh masuk rumah urut, orang Islam tak boleh pergi pusat-pusat hiburan, zina apa tak boleh, pelacur-pelacur apa tak boleh, sport tentu apa tak boleh. Pasal undang-undang tu ada, jadi orang Islam tak pergi, orang Islam jadi baik lah. Habis tu dia kata bila orang Islam tak pergi, kami teruk bisnes besar. Rupanya yang mereka nak ni pasal bisnes lah dah. Pasal berniaga mereka ya, mereka takut berniaga rosak, sebab tu mereka lawan. Tunggu. Mereka bukan peduli pasal kita pun, mereka takut bisnes mereka rosak, lepas tu mereka lawan. Mereka bagilah alasan, bercampur dengan perlembagaan lah, nanti akan ada 2 undang-undang dalam Malaysia lah, macam-macam alasan. Tapi asal dia satu tu ya, takut bisnes rosak. Itu kita orang Islam je lah. Tu saya kata orang jadi kena sokong ni jihad ni lah. Sokong. Dia pun nak kena apa-apa Ustaz. Yang penting bagi dulu ya, dulu selesai. Walaupun dia akan buat di Kelantan dia akan buat dulu. Kedah tak baik. Tapi mana tak tahu, lepas ni kalau Kedah nak buat, Kedah boleh buat terus. Asal bila mahkamah, bila undang-undang di parlimen ni dah buka bagi luar, jadi di negeri boleh buat bila-bila masa yang negeri inginkan. Dan bila kita turun, kita cakap direct, siapa nak marah-marah, tu aja lah.
Macam kita nak sangat undang-undang yang dia lah. Sebagai nak hati dah ada. Ayah-ayah tu sila tengok tak bahawa di dalam Malaysia pertukaran IC. Tahu tak cerita tu? Yang orang perempuan dalam Malaysia, minta maaf, dia orang perempuan, dia minta, dia tukar jadi jantan, jadi lelaki. Dia tukar jadi lelaki sebab saya lah. Dia tukar jadi lelaki tu sebab saya lah. Lepas tu dia buat apa Ustaz? Dia pergi dekat Jabatan Pendaftaran Negara. Dia nak tukar nama dia daripada perempuan pada lelaki-lelaki. Dia nak tukar jantina dalam IC tu kepada lelaki-lelaki. Mahkamah tolak, Jabatan Pendaftaran tolak, tak mau buat permohonan dia tu. Dia campar di mahkamah, dia bawa kes ni di mahkamah. Bercara-cara, yang terakhir Mahkamah Rayuan benarkan permohonan dia. Maksud dia apa? Dia mohon nak tukar jantina dalam IC, nak tukar nama dalam IC. Mahkamah Rayuan kata boleh, itu senang terima. Mereka punya seronok baru ni sebab apa? Boleh. Maknanya lepas ni mana-mana orang perempuan nak tukar jadi lelaki, tukar dulu. Tukar jadi jantan dulu. Buat rambut, penampilan macam jantan apa semua, pergi mahkamah, pergi Jabatan Pendaftaran, tukar nama, boleh lelaki lah. Boleh. Mana-mana orang lelaki nak jadi pondan, boleh. Pergi di Thailand dulu, operate dulu, buang apa patut badan, cucuk apa patut badan, buat collagen, pakai kuku putih apa, boleh buat. Maknanya buat bagi cekak lah bahasa. Lepas tu Ustaz, bila dah jadi perempuan, dia boleh pergi Jabatan Pendaftaran, boleh tukar IC, buat nama perempuan, buat jantina perempuan. Bila benda ni dah dulu, maknanya lepas ni boleh buat, siapa pun boleh buat. Masalah dia lepas ni bila anak kita nak nikah, buat tengok, buat bayang tengok betapa susah anak kita nak nikah, anak kita lelaki. Jom kita pergi, anak kita berkenal dengan perempuan seorang orang KL, padahal yang tu bukan perempuan, tu jantan. Keluarga dia biasa ada orang belah-belah kan. Bila dah main zaman tu kan, orang boleh terima. Anak jadi perempuan boleh terima, jantan jadi perempuan boleh terima. Bila main menikah, dari itu jadi kes. Tapi ni bukan Islam, di Malaysia 6 bulan kahwin baru sedang isteri dia tu jantan. 6 bulan kahwin baru tahu. Tapi dia nak kapiak, dia kahwin cara sivil. Saya salah. Tapi 6 bulan baru tahu. Lepas ni kalau benda ni tak disekat, lepas ni kita orang Islam nak nikah masalah. Dia main tunjuk orang. Dia pun main tunjuk orang, nak tunjuk sign ke apa. Hak ni orang main isi lelaki, hak ni orang main isi perempuan. Padahal hak perempuan ni pun jantan tak. Takkan kita nak suruh selok nak tengok dulu lelaki ke apa. Orang takkan nak buat macam tu. Jauh dah nak macam. Ya. Lepas ni kena buat, kena selok. Ya. Dan nak tunjuk kita teruk. Lepas ni negara kita dah teruk. Ya. Kalau mati pula, nak sembahyang tu, nak usalli ala hadal mayyiti ke hadal mayyitat, hadil mayyitati. Tengoklah isi perempuan. Orang yang kapan, nak kapan 3 ke kapan 5? Kan kacau lah kau. Kalau kita ada report tak? Kalau ni macam ni, nanti saya jadi menteri. Sabarlah, sama-sama lah jalan. Ini pun jihad. Sebab tu di luar tadi saya sampai, saya tengok di luar tu ada ditulis daftar pemilih. Malam ni kita minta siapa yang belum mendaftar sebagai pemilih, mungkin boleh buat proses untuk daftar. Siapa yang ahli keluarga dia umur 21 tahun ke atas dan belum mendaftar sebagai pengundi, saya minta ayah-ayah tolong daftarkan anak-anak apa semua tu. Buatlah proses macam mana pun, jadi dia buat daftar. Dan yang mana dah daftar, cek tengok pokok lagi dia buat tukar kawasan dia. Tengok-tengok lestak, tengok-tengok mudi, rendang. Contoh, cek tu saya dah. Lalu ni kita turun, kita seru pakat-pakat daftar sebagai pemilih. Pakat-pakat jalankan tanggungjawab. Kalau nak insya-Allah, mudah-mudahan kalau penyembuh ke depan kemungkinan dia. Kita bukan nak tukar kerajaan, tapi kita nak perbetul mana yang salah. Kalau kamu tak boleh diperbetulkan, kami akan tukar. Itu boleh. Itu tanggungjawab. Baik, nak? Kita seorang bagi betul. Boleh dapat 6. Jadi ini masuk dalam jihad fisabilillah.
Jadi malam ni kita bagi 3 amalan paling utama dalam Islam. Nombor 1 solat, nombor 2 buat baik mak bapak, nombor 3 berjuang. Mudah-mudahan sama-sama dapat manfaat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tutup malam ni. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri, mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merakamkan juga terima kasih kepada yang berbahagia Bapak Ustaz yang sudi hadir pada malam ini. Untuk membantu tuan dan puan sekalian, di bawah sana ada sediakan sedikit jamuan. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah menjamu selera, cuma agak terhad selepas solat Asya dengan bubuk sudah beradab sikit. Untuk muslimat pun ada di belakang sana, muslimin kita dan kita ada sel dengan bubuk dan tak turun yang bubuk agak terhad makanan tu. Cumanya jangan lupa macam saya kata, kita kena daftar pemilih. Walaupun kita semangat macam mana, kalau tak daftar tak bermakna. Kita tengok tabung tadi pun tak bergerak, jadi boleh tambah lah mana korang tu bawa. Okay, tapi lain kali kita boleh jemput lagi Ustaz. Dan kita sediakan jamuan, insyaAllah lain kali kita boleh sedia jamuan. Terima kasihlah kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudah hadir pada malam ini. Kita solat Asya.